صل على سيدنا محمد خير السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى أرواح آبائه وإخوانه والمعلمين والمعلمات والمسلمين والمسلمات، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Qaryah Pancojaya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kaum ibu, kaum ayah, sahabat-sahabat, anak-anak remaja yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita tingkatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Ta'ala memberi keizinan kepada kita untuk bertemu dan bertamu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat dan ketika ini Allah beri keizinan untuk kita duduk seketika di dalam rumahnya dengan berniat i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perhentian kita sebentar di rumah Allah ini dihitung dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab amal saleh kita, dalam bahagian amal yang saleh insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita doakan pertemuan kita pada malam ini Allah Ta'ala berikan atau campakkan kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan keyakinan kita kepadanya. Apa yang dimaksudkan dengan al-yaqin? Yaqin dengan arti kata nisbah kepada kekuatan iman. Kata ulama di dalam kitab Fathur Rahman, Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebut bahawa mubtadi'ul yaqinu, permulaan bagi yakin, yang kata kekuatan iman ni tuan-tuan, dia ada ulama dalam bidang dalam bidang keimanan ini, mereka memperincikan ataupun menghalusi perkara itu biar kita betul-betul faham apa yang dimaksudkan dengan
an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang kita merasai ataupun sampai kepada beribadah kepada Allah SWT, seperti mana kita yakin Allah Ta'ala tu sentiasa melihat kita. Jadi ulama membahaskan keilmuan tentang al-yaqinu, kata ulama dalam kitab Fathur Rahman menyebut mubtadi'ul yaqinu, permulaan bagi yakin itu ialah, pertama sekali tuan-tuan, ialah al-mukasyafah. Yang kita sebut kasyaf ni, makna peringkat pertama sekali nak adanya tanda kita ni, adanya keyakinan ataupun adanya kekuatan iman, ada permulaan dia. Ada permulaan dia. Barulah kita akan pergi kepada summa, kata ulama, al-muayyanah. Muayyanah ni yang disebut sebagai ainul yaqin. Dan summa, kata ulama, kemudiannya ialah barulah yang disebut sebagai al-musyahadah. Ini yang kata an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan kamu melihat Allah, fa illam takun tarahu, tidak akan kita dapat melihat zat Allah. Wa innahu yaraka, akan tetapi sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya hakikat meyakini bahawa Allah sentiasa melihat kita tu. Adakah kita telah mencapai kepada tahap yang disebut sebagai al-musyahadah? Baik, peringkat yang pertama ni disebut sebagai al-mukasyafah. Apa makna al-mukasyafah? Al-mukasyafah bermakna Allah Ta'ala membuka hijab di hati kita ataupun menyingkap tabir yang menutupi hati kita. Hati kita ni dia ada satu tutupan. Sebab tu kalau kita lihat dalam Quran ada menyebut Allah Ta'ala ni fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit dan Allah tambah lagi penyakit. Dan Allah Ta'ala sebut khatamallahu ala qulubihim, tutup, rapat terus. Jadi maknanya hati ni sifat dia boleh dibuka pintunya dan boleh ditutup serapat-rapatnya. Ini yang dikatakan bila mana kita mencapai kepada tahap yakin, kata ulama, lihat kepada peringkat yang pertama. Adakah kita ni telah Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita? Mudah-mudahan insya-Allah yang hadir di rumah Allah pada malam ni atas asbab Allah Ta'ala dah buka singkapan yang ada pada hati dia. Ibaratnya kalau dulu kita ada tabir di sana, muslimat duduk dalam ruang sana. Jadi bila tabir tu tak dibuka, dia tak nampak lah apa yang berlaku di hadapan ni. Tapi bila yang dibuka tu sedikit, yang daripada belakang tu dia nampak perbuatan imam. Baru dia tahu, oh begitukah rupanya imam kita, contoh. Yang nampak tu, dia nampaklah sebab apa? Telah dibuka tabir yang telah menutupinya. Yang tak nampak tadi, yang tak terlindung di sebalik tabir tadi. Bila Allah, ulama sebut al-mukasyafatul al-qulub, bila Allah Ta'ala buka singkapan tadi ni, barulah dia masuk kepada ada tanda-tanda dia telah bertambah keimanan, ada iman, ada keyakinan yang disebut mubtadi'ul yaqinu al-mukasyafah. Kita ambil ibarat ataupun ambil perumpamaan. Ibaratnya kita duduk di luar pintu rumah. Kita nak datang ni rumah orang. Jadi kita duduk di luar pintu rumah orang. Jadi kita nak masuk ke rumah orang ni, pertama mesti kena minta izin kepada tuan rumah tu. Untuk dia, untuk bukan tak minta untuk masuk, minta supaya dia buka pintu dulu. Tuan rumah ni tadi, kita nak masuk rumah dia, kita kena minta supaya tuan rumah ni buka pintu untuk kita. Kemudian selepas dah dibuka pintu tu, minta izin untuk dimasuk. Kita masuk. Tapi kalau dibuka pintu tak dibenarkan izin masuk, kita nak masuk tak? Tak masuk. Jadi bila mana kita nak minta supaya dibukakan pintu untuk kita tadi, kena minta dengan penuh beradab. Kena minta dengan penuh beradab nak masuk rumah orang ni. Jadi kita kena bagi salam. Adabnya kita ketuk tu tadi ataupun bagi salam tadi sebanyak 3 kali saja. Dan minta sungguh-sungguh supaya dibuka pintu. Kalau kita pun nak tak nak je, tuan rumah tu dengar pun, nak masuk ke tak nak masuk sebenarnya ni. Jadi begitu. Ataupun kita datang tadi tanpa adab. Nak masuk ni tapi tak ada adab.
nak terjah gitu je. Bukannya kita dibenarkan untuk masuk, tetapi kita akan dihalau jauh daripada rumah dia. Begitulah akan perihal yang dikatakan al-mukasyafatul qulub. Hati ni milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ni memiliki hati, al-qalbu. Sebab kita senang faham ni ialah al-qalbu, walaupun ulama khilaf juga mana al-qalbu tu. Ila salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu, ala wa hiya al-qalb. Yang dikatakan mudrah, segumpal darah tu mana satu? Nabi tunjuk sebelah kiri, tushiru ala sadri salasata marrat, dalam ni hahuna apa yang disebut sebagai at-taqwa, duduk dalam hahuna kata Nabi, di sebelah kiri. Di situ juga adanya jantung, adanya hati. Adakah yang dimaksudkan dengan al-qalbu itu jantung? Ada ulama mengatakan jantung, sebab dia kata jantung ni nisbah kepada nyawa kita. Kalau nyawa kita itu tidak berfungsi jantung, maka ruh kita tadi ni tidak ada pada jasad tu. Jadi ketika mana waktu itu al-qalbu pun sudah hilang fungsinya, maka dia berkait rapat dengan jantung. Tapi bila kita kata al-qalbu, jagalah jantung, rasa macam tak sedap pula. Kan? Jagalah jantung, jangan biarkan jantung kita ni kotor. Dia kata kena makan ubat sakit jantung dia kata kan. Tapi bila kita sebut hati, orang akan faham dua. Satu, dari sudut kita nak merawat hati, yang komponen hati itu. Dan bila kita sebut al-qalbu, nisbah kepada istilah dalam agama ni yang disebut sebagai yang letaknya keyakinan tadi. Yang tepat letaknya keimanan, keyakinan, sifat-sifat mahmudah yang kita letak. Ataupun ada juga orang yang meletakkan sifat-sifat mazmumah. Ada yang diletakkan macam-macam dalam tu sebab dia memang tempat untuk diletakkan. Bila dia terbuka saja dan kita masukkan apa-apa yang kita nak masukkan, dia boleh letak. Sebab apa? Tempat memang untuk diletakkan. Sebab tu kata Nabi, takwa ni pun duduk dalam tu. Kalau ada benda lain dah penuh dalam tu, tak ada ruang untuk takwa, maka tak ada lah ruang. Bagaimana yang kita kata, bila kita tak ada ruang untuk kita nak letakkan Allah di hati kita, maka tak ada lah Allah di hati kita. Sebab tu kita ni, di dalam hati kita ni kena ada Allah, kena zikrullah, kena ingat kepada Allah sentiasa, kena ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena ada rasa teruja untuk beriman dan beramal soleh dan sebagainya. Baik. Jadi kita ambil ibarat tadi, pintu nak dibuka tadi kena minta izin. Kita minta supaya Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita. Allah maftah alina hikmah. Kita minta, ya Allah bukakanlah pintu hati kami dengan hikmah. Hikmah ni makna kita minta Allah Ta'ala campurkan segala hikmah yang ada di sisinya. Sebab Allah Ta'ala ini innaka antal wahhab, pemberi segala kurnia. Ada segala-galanya kebaikan yang di sisi Allah. Dan kita minta sebahagiannya, iaitu hikmah, masuk dalam hati kita. Tapi kita hari ni, kalau peringkat pertama kata ulama, kita tidak memohon untuk dibuka pintu hati. Mana mungkin yang dikatakan al-yaqin akan menepat ataupun berada di hati kita. Ni kita muhasabah balik diri kita. Adakah kita ni orang yang sentiasa merintih-rintih, merayu-rayu supaya Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita? Bukan kita nak kasyaf ni sampai tengok orang boleh tahu semua benda perkara buruk dia. Bukan. Itu bukan. Itu kita masalah hari ni itulah. Dia nak macam-macam tu. Hak tu yang khurafat tadi ni. Hak yang Islam ajar ni elok. Kita nak supaya Allah Ta'ala bukakan, supaya kita tahu siapa kita dan siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik kita kenal kita ni hamba Allah dan dia adalah Tuhan kita ataupun Tuhan kita. Jadi bila mana kita nak minta tadi, mintalah bersungguh-sungguh semoga Allah Ta'ala membukakan singkapan hati kita insya-Allah. Dan kita ketika itu bila mana Allah Ta'ala buka tadi, lazimnya akan terpancar dan kita akan terbit kalimah apa tuan-tuan? Kalimah menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah, Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Bila dah terbuka, baru kita nampak. Bila nampak tadi ni, kita tak ada nampak yang nak besar dah. Kita tak ada nampak perkara yang kita boleh sucikan, melainkan kita akan menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu. Yang keduanya summa muayyanah. Muayyanah ni tuan-tuan, satu kepada tahap satu lagi. Bila dah terbuka, dia duduk dalam tu,
dia mula merasai. Ini yang katakan muayyanah ni, dia rasa akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum, dan dialah, yakni Allah, bersama dengan kamu. Rasa kebersamaan kita dengan Allah SWT. Duduk di mana pun kita rasa Allah itu ada bersama kita, dan kita yakin bahawa apa yang kita buat itu semuanya kita berpusat kepadanya. Barulah kita menterjemahkan ataupun merealisasikan dalam hati qalbi kita ini, iaitu Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung sekalian makhluk. Masuk keyakinan bahawa Allah lah tempat bergantung sekalian makhluk. Tak ada tempat lain yang akan bergantung kita ni melainkan hanya kepada Allah. Dan kita yakin ketika itu pergantungan kepada Allah lah yang tidak pernah sekali-kali mengecewakan. Kalau kita nak ambil ibarat orang yang berada pada tahap muayyanah ni, yang dikatakan ainul yaqin ni tuan-tuan, ibarat macam baby ni, bayi ni tuan-tuan, bila dia tahu mak dia itulah tempat yang menjadi runtunan dia, tempat yang dia nak apa, dia akan dapat daripada mak dia. Walaupun dia ada ayah, tapi payah sikit ayah ni, ada masa ayah ni dia tak bagi. Ayah ni banyak juga, kadang-kadang tu dia kata no banyak. Tapi kalau mak ni minta sungguh-sungguh, dia keyakinan dia mengatakan bahawa mak ni tempat dia akan dapat sesuatu yang dia minta. Kalau minta tadi dengan sungguh-sungguh, maka ketika tu dia jadi macam bayi, merengek. Dia minta macam-macam ragam dia buat supaya mendapatkan perhatian mak dia tadi, dan dia akan dapat apa yang dia nak. Tapi kalau dia pergi dekat ayah dia, abah dia, memang tak dapat lah tuan-tuan. Macam-macam helah sifir yang digunakan oleh ayah ni. Tapi kalau mak, insya-Allah. Bila mana kita ni telah pada tahap kita bahawa merasai Allah Ta'ala lah tempat pergantungan kita, kita tak akan cari yang lain dah. Kita tak akan cari yang lain dah. Dan kita disebut oleh Allah SWT orang yang seumpama ini, yang dirakamkan Allah dalam Al-Quran, yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah. Ada kita hari ini pun angkat tangan berdoa juga, tetapi adakah kita termasuk khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa khaufun, mana rasa harap kepada Allah SWT, wa tama'a, dan tamak untuk nak itu nak ini. Dia tahu kalau minta dekat Allah ni semua dapat. Jadi segala kebaikan itu dia minta supaya Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, berikan. Dan dia akan minta yang paling kemuncak dalam kehidupan kita, iaitu dengan sungguh-sungguh dia minta, merintih-rintih, merayu-rayu supaya ya Allah, kau selamatkanlah kami daripada api neraka. Ni yang dikatakan orang yang banyak mengucapkan kalimah-kalimah, memohon, merintih, merayu, menangis-nangis di hadapan Allah, adalah orang yang insya-Allah tuan-tuan, orang yang telah Allah bukakan singkapan hati dia, dan dia pun telah berada di dalam kebersamaan dia dengan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, bersama Allah Ta'ala itu dengan kamu di mana sahaja kita berada. Wallahu wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Merasai bahawa Allah Ta'ala itu bima ta'malun, apa yang kita kerjakan, basirun, Allah melihat. Ni yang katakan pada tahap muayyanah. Kita ni duduk di tahap mana tuan-tuan? Dah boleh masuk lagi? Minta masuk tak? Kalau kita belum masuk lagi, macam mana nak merasai orang yang merasai Allah itu sentiasa bersama dengannya, dan dia tidak akan mengharapkan kepada yang lain melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu lazim orang yang telah pun Allah Taala masukkan dia ke dalam yang disebutkan al-muayyanah, keyakinan dia telah semakin bertambah. Ketika itu banyak kalimah-kalimah yang akan diucapkan ialah kalimah hamdalah, memuji Allah. Peringkat pertama tadi banyak sebut subhanallah, rasa takjub. Rasa bila Allah Ta'ala bukakan tadi, baru kita rasa subhanallah. Banyak lagi ilmu yang aku belum pelajari, subhanallah. Hebatnya perjuangan Rasulullah. Rasa cinta tu dah semakin datang. Kemudian bila mana dia melihat kepada tahap keberasaan Allah Ta'ala ni, kemudian dia akan sebut alhamdulillah.
Alhamdulillah. Bila mana orang sembahyang tadi, orang solat tadi, merasai bahawa dia setelah membuatkan persembahan yang terbaik kepada Allah, selepas solat tadi, selepas bagi salam, dia pun kata, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minazul wa kabbirhu takbira. Berhujung kepada yang dikatakan al-yaqin ini, kekuatan iman, iaitu al-musyahadah. Musyahadah ini dia seakan-akan dikatakan ulama, yakin dia itu seakan dia nampak Allah. Tak akan nampak zat Allah. Fa innahu yaraka. Memahami hakikat fa innahu wa innahu yaraka itu, tuan-tuan. Kita hari ini, adakah kita hidup berjalan di atas dunia ni, kita yakin dengan hadis tadi, hadis Jibril ni, wa innahu yaraka. Betulkah kita rasa ataupun kita yakin, kita seakan-akan Allah Ta'ala ni memang nampak kita? Rasa-rasa kita dah sebut dah, tapi tak selari dengan keyakinan di hati kita. Seandainya orang yang telah ada yang dikatakan al-musyahadah, pada yakin dia itu, maka dia duduk di mana pun, tuan-tuan, kita akan lihat dia tak akan buat sesuatu perkara yang Allah Ta'ala larang. Dia tak akan lihat kepada sesuatu yang orang tak tahu pun apa yang dia lihat, tapi dia tak akan lihat kepada sesuatu yang Allah larang dia melihat. Walaupun orang tak tahu pun, kita nak lihat apa? Orang mana tahu? Kita nak pakai spek mata hitam pula kan? Duduk tepi kolam renang pakai spek mata hitam kan? Masa tu mana orang tahu kata kita ni imam ke, Bilal ke, ustaz ke, mana tahu? Kita pun pakai macam biasa, skodeng kan? Tapi bagi orang yang al-musyahadah, bila dia tahu bahawa Allah sentiasa melihat dia di mana-mana, dia tak akan buat benda yang menurut pandangan Allah ketika itu, tuan-tuan. Dia tak akan buat sesuatu yang Allah Ta'ala larang pada pandangan Allah. Ketika itu dia akan sentiasa mencari ruang supaya pandangan Allah kepada dia itu dalam keadaan yang terbaik. Sebab tu kalau kita lihat mengapa salafus salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, mereka menjaga makan minum mereka, menjaga solat mereka, menjaga waktu yang Allah peruntukkan, kan, merasai setiap saat yang mereka lewat itu untuk bertemu dengan Allah sebagainya sesuatu yang menduka citakan. Tapi kita hari ini setakat lewat sejam tu tak ada hal lah, tak ada rasa. Sebab apa? Pintu belum dibuka di hati kita. Tapi bagi orang yang telah terbuka, tuan-tuan, dia tak boleh duduk. Dengar azan tu satu perkara yang dah lambat dah bagi dia. Tapi kita waktu azan tu, alhamdulillah, ngam-ngam azan. Kita kan. Tapi bagi orang yang dah rasa ni, sebelum azan lagi dia dah bersedia dah. Kenapa? Dia merasai kelazatan. Merasai kelazatan. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, hadis yang sahih. Hari ini banyak kan orang mesti kena sebut, padahal benda ni benda yang telah maklum, telah disyarahkan oleh ulama-ulama ni. Tapi dia nak juga kita nyatakan daripada sumber mana. Allah, payah macam tu. Islam ni sebenarnya bukanlah sampai orang kata tahap tu, selagi mana dia tidak bertentangan dengan syariat, ya Allah. Kan? Tapi masalahnya itulah, banyak orang hari ni nak menunjukkan dia tu hebat. Nak tunjuk hebat, dia boleh sebutkan kan. Dia pun kadang dia pun baca kitab juga. Kod kitab itu dialih dan diubah, masalah lah. Tapi kita kena yakin dan percaya macam mana kita yakini Al-Quran itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Al-Quran ini diturunkan dan pasti Allah Ta'ala itu akan jaga Al-Quran ini, kerana dialah yang menurunkan Al-Quran. Wa innahu lahafizun. Allah Ta'ala pelihara dan tak akan ada keraguan padanya. Yakin kita macam mana dengan Quran? Tengok kita yakin macam mana yang Allah Ta'ala kata. Allah dah jamin dah Quran ni tak akan ada penyelewengan. Tapi sejauh mana kita berpegang dengan Al-Quran dalam hidup kita? Hari ini dah berapa muka surat kita baca? Adakah setakat pagi tadi subuh selai muka surat selembar itu saja? Kan? Tengok-tengok selembar tadi pun tak ada, subuh tadi tak sampai ustaz. Kan?
Jadi macam mana kerja, sekolah, sebagainya. Jadi ketika itu kita banyak beralasan. Sedangkan orang yang pada martabat muayyanah dan musyahadah, dia mencari bagaimana yang dikatakan yakin dia bahawa Allah Ta'ala itu wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah lah jua Tuhan yang maha mengetahui akan segala yang kita lakukan, dan Allah itu maha melihat akan segala-galanya. Orang yang pada martabat musyahadah lazim akan menyebut kalimah-kalimah yang wakabbirhu takbira, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab dia tak ada hak lain dah yang dibesarkan melainkan Allah saja. Ini yang katakan tak ada dah di hati dia melainkan Allah saja. Dia buang habis dah semua yang lain, dia letakkan Allah di dalam tu saja. Allah. Ini yang kata orang yang pada martabat musyahadah. Kita duduk di mana tuan-tuan? Kalau kita kata itu kedudukan makam-makam tadi, kita ni makam mana? Makam Syekh Haji Muhammad Sa'id. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala bukakan sedikit ilmu ini untuk kita sama-sama merasai bahawa kita adalah hamba yang sentiasa dipantau dan diselia oleh Allah SWT. Bahkan kita ni diatur, disusun semua kehidupan kita dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita makan hari ni tak sama macam yang kita makan semalam. Walaupun yang masak tu tukang masak yang sama, lain tuan-tuan. Adalah lebihnya, adalah kurangnya. Tapi itulah rezeki yang Allah Ta'ala peruntukkan setiap hari untuk kita tuan-tuan. Sampaikan kita ni boleh mengangkat kaki, boleh menghayun tangan, boleh melangkah dan boleh berjalan, berlari. Sampai berkilo-kilometer berlari, mengayuh basikal dan sebagainya. Tiba-tiba kita buat semua perkara itu, tapi kita tak berasa pun bahawa itu adalah kekuasaan dan kasih sayang daripada Allah SWT. Maka adakah kita ini telah mencapai kepada tahap al-yaqin? Kata ulama, mubtadi'ul yaqinu mukasyafah summa muayyanah summa musyahadah. Balik kepada kitab sirah baginda Nabi SAW. Pengajian kita ni pengajian sirah. Kenapa saya sebut perkara itu dulu? Sebab bila kita mengaji sirah, kita lihat individu yang ada ataupun watak-watak yang ada dalam sirah ini, dalam sahabat yang berdampingan dengan Nabi, mereka memiliki satu keistimewaan yang hebat tuan-tuan. Bagaimana dikatakan Bilal bin Rabah tidak ada kalimah lain. Saat mana dia diseksa antara hidup dengan mati ni, tak ada kalimah lain yang disebut melainkan Allah. Allah, Ahad. Ahad tu mana disebahkan kepada Allah. Mana mungkin orang yang ketika tu sakit sangat-sangat tapi boleh sebut lagi mengatasi sakit itu tuan-tuan. Kita hari ni kot sakit, adui dululah, adui kan. Habis tak ada dah, kira orang kata selop, tahu selop. Kan? Macam kita sunat dululah kan, kalau kenang balik kan saat sunat dulu, Allah. Tak ada apa pun, dia tak cucuk lagi pun, baru apa untuk medium tu baru pegang lah, tapi dah set dah ni. Rasa sakit tu memang macam mana kita tak tahu, tapi dah set dah sakit. Dia sentuh je sakit dah. Kan? Tuan-tuan. Ni yang katakan bila mana orang yang merasai wa huwa ma'akum aynama kuntum, apa jua yang terjadi dia akan sebut nama Allah dulu. Kita hari ni kalau ada benda jatuh bukan sebut nama Allah. Mak kau terbalik kan, mak kau jatuh pecah terbalik, tergolek, ada siap melatah macam-macam tuan. Siap keluar apa lagu inang dan sebagainya. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi di sinilah kita lihat jauhnya kita hari ini. Sebab apa? Duduk di situlah, Swiss dia duduk di situ. Berbeza kita dengan mereka ni duduk di al-qalbu, kata Nabi, yang merupakan raja yang ada dalam hati kita. Idza salahat salahal jasadu kullu. Sebab tu Nabi kata, bila mana dia baik, seluruh anggota dan segala perangai dia akan jadi baik. Hak ni yang kita yakin sungguh-sungguh. Bila Nabi kata macam tu, bila kita mengaji, baru kita tahu betul lah dia ni raja. Hak orang duk buat jadi jahat, jadi bengking, jadi apa, panah baran dan sebagainya, yang sanggup pukul orang, sanggup buat itu buat ini, sanggup dera anak sebagainya. Sebab apa? Sebab al-qalbu dia fasad. Wa idza fasadal jasadu kullu, dia akan gerakkan seluruh anggota dan sendi dia untuk ke arah kefasadan. Nauzubillahi min zalik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah.
Baik, menyambung kepada perjuangan Nabi SAW di era mana, kalau tuan-tuan hari baru ni telah diceritakan tentang Isra wal Mi'raj, kan? Telah dibahaskan pertemuan Nabi di langit yang pertama, di langit yang kedua. InsyaAllah semakin hari semakin kita ni telah dijernihkan dan dibentangkan daripada sumber-sumber yang sahih, yang mana dalam perjalanan Nabi SAW ketika Isra di atas dunia ini dan Mi'raj. Baik, saya ingin menyambung pengajian kita ni kepada yang dikatakan tekanan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Kita dah lihat bagaimana ditekannya Rasulullah, Abu Bakar. Ada tawaran-tawaran yang mereka datangkan daripada cerdik pandai mereka, Walid bin Mughirah. Tuan-tuan, ada satu tawaran kemuncak kepada sebelum cadangan membunuh Nabi SAW. Kalau kita lihat bagaimana kesabaran Nabi SAW dalam menyebarkan Islam ini, tuan-tuan, kalau kita lihat dalam sejarah, hampir 10 kali cubaan untuk membunuh Nabi. Dan tuan-tuan, cubaan nak membunuh Nabi ni semuanya Allah Ta'ala gagalkan. Kenapa? Kerana Allah yang menjaga Rasulullah SAW. Adakah Nabi tak tahu bahawa baginda akan dibunuh? Tahu, tuan-tuan. Tapi kerana Nabi telah mencapai kepada tahap al-yaqin yang begitu tinggi, maka dia telah menyerahkan urusan itu kepada pemilik alam dan pemilik sekalian makhluk yang ada di atas dunia ni. Maka ketika itu datang satu tawaran sebelum tawaran cadangan-cadangan untuk membunuh Nabi. Mereka memilih seorang pemuda daripada kaum Quraisy ini yang cerdik, yang berwajah tampan, yang mempunyai ketangkasan. Maknanya dalam ciri-ciri remaja tu, dia tu yang hebat. Siapa nama dia? Ammarah bin Walid bin Mughirah, iaitu adik kepada Khalid bin Walid. Ayah dia dulu dah pernah datang bawa tawaran Quraisy. Nabi tolak satu persatu. Harta, wanita, takhta, semuanya Nabi tolak. Hari ini mereka datangkan Ammarah bin Walid bin Mughirah. Mereka datang kepada siapa? Pergi kepada Abu Talib. Ini selepas peristiwa Rasulullah menjawab bahawa, wahai bapa saudaraku, sekiranya mereka meletakkan di kananku matahari, di kiriku bulan, nescaya tidak akan aku tinggalkan perjalanan dakwah ini. Mana kalau mereka anugerahkan pemberian dia sampai begitu hebat, buat turun matahari ni bubuh di tangan kanan. Bulan tu sukar orang nak dapat, mustahil orang nak dapat, tapi mereka usahakan letak di tangan kiri. Nescaya aku akan tidak berhenti dan aku akan meneruskan perjuangan dakwah ini, kata Rasulullah SAW, sama ada aku mati dalam perjuangan ini ataupun aku diberikan kemenangan dengannya. Ini dua sahaja pilihan berjuang kita, tuan-tuan. Kita berdakwah ni dua saja. Niat kita ni mati dalam jalan ini, dan yang kedua, kalau Allah Ta'ala kurniakan kemenangan, biarlah kemenangan itu adanya saham ataupun usaha-usaha yang telah kita lakukan. Tapi kalau kemenangan Allah Ta'ala bagi, kita tak tersenarai pun orang yang berjuang. Bahkan kita ni orang yang lari daripada perjuangan. Tak ada makna lah kita ni nak kata ikut sirah Nabawiyah, nak ikut sirah Nabi yang kita cintai. Tidak sekadar dengan kita menyebut dan melantunkan kalimah-kalimah cinta kepada Nabi, tetapi kecintaan kita mestilah ditajallikan ataupun direalisasikan dengan hati dan juga amal kita, tuan-tuan. Ini yang dikatakan kita perlu. Bila mana Ammarah didatangkan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, ini Ammarah yang kamu kenal berada dalam masyarakat, seorang pemuda yang begitu pintar, yang begitu tangkas dan begitu indah perwatakannya. Maka kami ingin menawarkan kepada kamu, kami berikan Ammarah ini kepada kamu, dan berikanlah Muhammad bin Abdullah itu kepada kami. Kata Abu Talib, dah tadi dia bagi jaminan, dia kata, wahai Muhammad, kau teruskanlah, aku akan sentiasa berada, bapa saudaramu ini akan sentiasa berada di belakangmu untuk menyokongmu dan akan mempertahankan kamu. Dia dah sebut dah kepada Nabi, dan lihat kesungguhan Nabi ketika itu. Kata Abu Talib dengan tawaran baru ni, kata dia, ini tawaran apa ni, tak masuk akal. Mana orang gila. Kau ingin memberikan, kau meminta anak saudaraku, kau memberikan anak kamu ni Ammarah bin Mughirah bin Walid bin Mughirah ni kepada aku untuk aku jaga.
kau ambil anak saudaraku yang telah ku anggap seperti anakku yang ku bela daripada umur 8 tahun sehingga aku kahwinkan dia kemudian sehingga dia membesar menjadi orang yang sebegini. Kau ambil untuk kau bunuh dan kau bagi anak kau untuk aku jaga. Ini tak masuk akal. Gila. Abu Talib jawab gitu. Bila cadangan tu sampai dan tawaran tu sampai kepada Abu Talib dan Abu Talib tolak mentah-mentah, maknanya atas keizinan Allah perbuatan itu, ketika itu Quraisy, Abu Jahal ni tadi mengatakan tak ada jalan lain lah melainkan kita merencanakan untuk membunuh Muhammad bin Abdullah ini saja. Tuan-tuan, Nabi telah direncanakan untuk membunuh, tetapi bagaimana Nabi dengan perjalanan dakwah baginda? Nabi tidak sekali-kali berganjak walaupun nyawa Nabi telah berada di hujung mata pedang sekalipun. Ini yang dikatakan al-yaqin, kekuatan iman yang seumpama inilah yang kalau boleh, bukan kalau boleh, yang semestinya menjadi dambaan kita, tuan-tuan. Siapapun kita, ustaz ke orang awam sekalipun, kita mampu berada pada tahap keyakinan yang seumpama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kita yakin dan percaya mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah keizinan kepada kita dengan kesungguhan kita minta supaya Allah bukakan al-mukasyafatil qulub, dan kita doakan semoga Allah berilah kepada kita rasa ketuhanan, rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana juga kita berada. Dan kita minta supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita ni peribadatan kita ataupun segala persembahan hidup kita di atas dunia ni sehingga kita bertemu dengan Allah ialah dalam keadaan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan sambung permulaan hijrah setelah mana berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tak lama selepas itu peristiwa Isra' Mi'raj berlaku tahun ke-10 Hijrah atau ke-10 kenabian, mana umur Nabi 50 tahun. Berlakunya peristiwa hijrah 3 tahun selepas itu, iaitu tahun ke-13 kenabian kerasulan. Nabi berumur 53 tahun. InsyaAllah kita akan mula muqaddimah kepada perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah. InsyaAllah kalau diizinkan ditemukan, mungkin pas raya lah kot. Kan kita dah 9 Rajab, Syaban dah. Dah masuk Syaban, Ramadan, insyaAllah. Balighna Ramadan. Dan tuan-tuan, jadikanlah pertemuan kita pada bulan Ramadan dan kita pun diizinkan Allah duduk walaupun dalam jarak-jarak. Manfaatkanlah tuan-tuan. Manfaatkanlah tuan-tuan. Sebab hari ini saya pun terlibat dengan Irsyad Al-Fatwa di pusat dakwah pagi tadi. Dan kita jagalah baik-baik jangan sampai fitnah kepada orang Islam ni. Baru ni diviralkan, keluar masuk masjid surau ni waktu solat Jumaat kan, diviralkan oleh seorang tu, maklumat tu disebut penolong pengarah penguatkuasa sebut Ahmad Zaki sebut India kan. Jadi dia mempersoalkan kepada kita SOP ni. Jadi tuan-tuan jangan sampai kerana sikap kita yang begitu, orang kata begitu apa tu, bega lah kan. Bega lah orang sini kata, kalau orang Kedah kata ketegak lah, patuh lah, apa salahnya kan. Kita pun nak jaga juga masalah ni. Patuh lah, bawa lah sejadah tu yang besar lagi pada ni, bawa lebih sikit bagi ke orang, tapi jangan ambil dah lah lepas tu, sebab dia dah guna. Tuan-tuan, orang viralkan benda tu, masuk ke MKN, dia turun arahan kata tak boleh dah tuan-tuan nak semayang tu depan gate tu, nak semayang depan gate tu ni, depan gate kecil ni nak semayang. Walaupun dia kata ada dalam penguatkuasa masa tak boleh langsung datang ke masjid tu, ada yang pernah dia jumpa semayang ni depan gate, nak kata rindu dia kepada masjid. Tuan-tuan, 2 orang antara yang individu yang dia tak dapat lupakan. Walaupun orang nampak penguatkuasa ni masa itulah macam tak bagi orang main masjid, tak mau bagi orang semayang, bukan tak bagi semayang, nak suruh kita ni patuh kepada arahan daripada pemerintah. Kita kena tahu bahawa beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Aqulu qali hadza astaghfirullah azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika.